Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد ابن عبد الله ونصره ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير وارثين. Yang saya muliakan pengerusi Masjid Bertamalim, timbalan pengerusi barisan ahli jawatan kuasa yang baru dan mantan-mantan ahli jawatan kuasa, para pegawai syarak yang saya muliakan, Tuan Haji Rahmat, Imam 1, Imam 2, Ustaz Zaid, Tuan Bilal, Tuan Noja, jawatan kuasa muslimat. Apa khabar orang muslimat oi? Sihat nah? Tuan-tuan haji, tuan-tuan hajah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, apa khabar orang Bertamalim? Baik, alhamdulillah tuan-tuan. Syukur pada Allah Azza wa Jal kerana beri kita nikmat sihat, beri kita air yang mengenyangkan, beri kita udara yang segar, beri nikmat rumah tangga, beri nikmat tengok anak-anak, dan Allah Ta'ala beri rezeki kepada anak-anak untuk tengok kita hari ini. Kenapa? Kerana Allah sayang kita, Allah tutup aib kita, Allah tutup buruk kita. Oleh kerana itulah anak-anak, bini yang ada depan mata kita sanggup lagi pandang wajah kita tuan-tuan. Sebab tu baru ni keluar surat khabar tuan-tuan. Nah, bini menikah dengan suami, boleh suami baik pula tuan-tuan. Allah, hari ni tuan-tuan, kes bercerai ni, kata apa sikit tuan-tuan, bercerai tiap-tiap hari tuan-tuan. Tiap-tiap hari orang bercerai. Kenapa? Masalah tak kesefahaman, tak ada toleransi. Korang hak nu rajin basuh kain tengah malam, bercerai juga tuan-tuan. Rajin tumbuk sambal belacan tengah malam pun bercerai. Ni semalam tuan-tuan kita dengar, hak paling takut sekali Abang Haji oi. Apa dia? Suami ni terlalu baik, isteri tak boleh tahan tuan-tuan. Allahu Akbar. Tu nak habaq apa? Dunia akhir zaman tuan-tuan. Sunnatullah wa sunnatul alam. Keluar surat khabar. Bila suami ni terlalu baik, dia tak boleh duduk tuan-tuan bini. Bila bini buat salah, suami kata tak apa, abang maafkan. Bila isteri cakap tak baik, suami kata tak apa, abang maafkan juga. Bila suami kata, bila isteri kata tarik muka merajuk, tak setuju cakap macam ni, suami kata tak apa, abang tetap maafkan. Tuan-tuan, bini dia tak boleh tahan tuan-tuan. Bini dia rasa lain macam. Dia kata suami aku ni terlalu baik, jadi aku terpaksa failkan penceraian di mahkamah untuk bercerai tuan-tuan. Allahu Akbar. Maklum oi.
Nak habaq, itulah hakikat dunia pada hari ni. Kalau tuan-tuan kata dunia zaman jahiliah dulu pelik, saya nak abang kat tuan-tuan, dunia sekarang ini jauh lebih pelik dan mengerikan daripada dunia yang sebelum ini. Allahu Akbar tuan-tuan. Sebab itu kita ni syukur sangat pada Tuhan. Walaupun kita ni tak berapa baik, kita ni ada keburukan kita saja yang tahu tuan-tuan. Sebab itu Allah tutup keaiban kita, Allah tutup kesalahan kita, supaya dia dan kita sahaja yang tahu. Kadang-kadang isteri kita pun tak tahu tuan-tuan. Sirah kita, sirah tuan-tuan, nak dengar bunyi baik tuan-tuan. Padahal kita paling kahar sekali dalam kampung dulu. Baiknya, buruknya kita, bini kita pun kadang-kadang duk tidur sebantai sehari semalam sampai hari ni dia pun tak tahu kisah kita. Tapi oleh kerana Allah, dia sayang hamba dia. Sebab tu tiap-tiap hari kita duk ulang Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Rahman, dia bagi macam-macam daripada rezeki yang kita tak sangka. Saya dah sebut minggu lepas tuan-tuan. Kemudian dia Rahim, dia sayang kita tuan-tuan. Dengan kerana Allah beri rezeki, kasih sayang dalam keluarga, adik-beradik pun sayang kita lagi. Sebab itulah tuan-tuan, pada malam kebetulan pada hari ini, pada awal bulan Muharram tuan-tuan, dan pada malam kemerdekaan kita pada malam ni, tuan-tuan, jangan sampai tak ingat langsung. Kita merdeka 63 tahun tuan-tuan, bebas daripada penjajah. Tetapi syaitan masih lagi menjajah dada, jantung, hati kita pada hari. Sebab tu gunakan masa yang ada, gunakan kesempatan yang ada. Kerana kesempatan yang ada pada kita lebih daripada apa yang diberikan kepada seorang Nabi. Kesempatan, masa yang Allah Ta'ala berikan kepada kita lebih daripada Allah Ta'ala berikan kepada para sahabat. Sebab itu mereka berjuang tak lama tuan-tuan. Tuhan bagi kat mereka Islam 20 tahun. Nabi merasa Islam 23 tahun. Umur anak-anak kita tuan-tuan. Tapi kita hari ni Islam kita 63 tahun, 70 tahun, 80, hak dekat 100 pun ada elok lagi tuan-tuan. Allah beri nikmat sihat pada kita. Allah beri nikmat kita supaya rasa Islam. Kerana Allah beri pada Nabi tak sama macam kita. Punya Allah Ta'ala sayang kita tuan-tuan. Dia bagi nikmat Islam pada kita. Dia bagi perasaan pula untuk beribadah. Sebab tu Nabi tuan-tuan, bila dia nak wafat, dia sedih tuan-tuan. Nabi menangis tuan-tuan ketika mana dia nak wafat. Keluar air mata dia, berpeluh dahi dia, berpeluh dada dia untuk meninggalkan dunia ini tuan-tuan. Selama 23 tahun Nabi berbakti kepada agama Tuhan. Nabi menghimpunkan 6,432 ayat di dalam Quran untuk kita sampai hari ini tuan-tuan. 1442 tahun telah pun berlalu tuan-tuan. Ini sahajalah yang tinggal untuk kita teruskan. Walaupun kita tak berapa ramai tuan-tuan. Ni tak sampai pun 200 orang ni. 100 ada kot, 100 lebih. Boleh tahan juga tuan-tuan orang bertam ni. Dia tak begau sangat. Ustaz mari pun dia mari tuan-tuan. Kecuali kalau dia dengar ustaz tak mari. Ustaz tak mari, kedai simpang tu dia kata. Kita pergi minum dia kata. Hari ni ustaz mari, kita duduk dah. Sekarang kena tempik sekali tuan-tuan. Sebab itulah malam ni saya menceritakan satu tempat yang telah dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal sebelum daripada Nabi lahir, sebelum daripada Nabi Adam tu dicantumkan di antara air dengan tanah. Allah Ta'ala telah muliakan satu tempat di dalam dunia ini, iaitu tempat yang dipanggil sebagai Wadin Ghairi Zi Zara'. Tuan-tuan, ni nak cerita hijrah ni. Hampa dah jemput ke ustaz cerita hijrah? Belum? Saya cerita tak apa. Tak payah jemput lah. Jimat duit masjid, kita makan char kway teow tuan-tuan. Tuan-tuan, Wadin Ghairi Zi Zara', tak ada tempat yang mana lebih kering kontang daripada di Mekah pada ketika itu.
Tak ada tempat yang binatang boleh hidup selain daripada Mekah. Tak ada apa yang hidup, tuan-tuan. Tak ada pokok yang ada melainkan di Mekah. Sebab tu kalau tuan-tuan pergi ke Arafah, pergi ke Mina, pokok-pokok itu semuanya bukan pokok Mekah, tetapi pokok yang dibawa daripada Thailand, pokok yang dibawa daripada Indonesia, ditanam di Mekah, ditanam di Mina, ditanam di Arafah, sampailah hari ini, tuan-tuan. Tanah tu dibawa daripada Thailand, pokok dibawa daripada Indonesia. Sebab tu kita pergi, baju apa lah dia pakai ni, kemain subuh tengah-tengah padang ni, tuan-tuan, kita tak tahu. Sebab itulah, tuan-tuan, Nabi kata wadin ghairi dhi zara', tempat satu lembah yang mana lembah yang kering kontang, tuan-tuan. Tapi siapa yang mula-mula turun ke lembah itu? Yang mula-mula turun ke lembah itu bukan Nabi Adam alaihissalam. Kerana Nabi Adam diturunkan di India, di Jeddah, tuan-tuan. Nabi Hawa, isteri pasangannya, diturunkan di India, tuan-tuan. Akhirnya mereka bertemu di mana? Mereka bertemu di Arafah, tuan-tuan. Tapi bukan bertemu di atas Bukit Rahmah tu, Jabal Rahmah, Jabal Ilal. Tak ada kena mengena langsung dengan Nabi Adam alaihissalam. Tidak ada kena mengena dengan Hawa radhiyallahu alaihissalam, tuan-tuan. Tak ada kena mengena. Tapi kita hari ni buat macam-macam, tuan-tuan. Sebab itulah, tuan-tuan, nak cerita pada tuan-tuan, sebelum Islam itu datang, malaikat telah turun lebih awal di Mekah untuk membina tempat tawaf yang kedua bagi malaikat. Kalau orang tanya kita di mana malaikat tawaf sebelum itu, malaikat bertawaf di Baitul Ma'mur, tuan-tuan, yang mana satu pintu yang Nabi jumpa dengan Nabi Ibrahim sedang bersandar di Baitul Ma'mur, yang mana Baitul Ma'mur ini luahnya satu hari 60,000 malaikat masuk, tidak pernah keluar, tuan-tuan. Luahnya tempat tawaf para malaikat, memuji, berzikir kepada Allah Azza wa Jal. Itu sebelum lahirnya Adam alaihissalam. Tapi bila nak buat Adam alaihissalam, Nabi kita ni, bapa kepada manusia ni, tuan-tuan, malaikat mula bertanya kepada Allah Azza wa Jal, sehingga terdetik dalam dada mereka, terdetik kepada hati mereka, Allah, kita ni lebih sangat terkurang adab dengan Allah Azza wa Jal. Jadi mereka telah turun ke dunia, tuan-tuan, telah dipilih satu tempat, iaitu Makkatul Mukarramah. Lembah yang dalam ini dijadikan Kaabah, dijadikan tempat tawaf kepada malaikat yang pertama sebelum Adam diciptakan daripada tanah dengan air, tuan-tuan. Allahu Akbar. Sebab tu Mekah ni bukan baru, tuan-tuan. Sebelum Nabi Adam ada, ia telah berfungsi sebagai tempat tawaf para malaikat untuk memuliakan bumi kita yang kita pijak pada hari ini. Tanah tumpah darah kita ini, sebelum Adam memuliakan ia telah dimuliakan oleh para malaikat. Punya hebat manusia, tuan-tuan. Punya mulia tahap manusia, sehingga bukan saja malaikat sujud hormat pada manusia, tetapi malaikat turun ke bumi, buat tempat tawaf untuk memuji Allah, membesarkan Allah Azza wa Jal, dalam keadaan memuliakan manusia pada masa yang kedua selepas mereka sujud kepada Adam alaihissalam, tuan-tuan. Sebab itulah, tuan-tuan, dalam peristiwa hijrah, saya nak abang lah, tuan-tuan, tahun hijrah itu tidak ada kena-mengena dengan bulan hijrah. Dan bulan Muharram bukanlah bulan yang Nabi hijrah, tetapi Nabi berhijrah bermula pada bulan Safar, tuan-tuan. Ini telah disebut oleh ulama besar Islam, iaitu Al-Imam Ibn Kathir, yang telah menulis di dalam kitabnya Bidayah wan Nihayah. Hak ni orang mengaji rata cerak pun tahu kitab ni, tuan-tuan. Kemudian Al-Imam Al-Mubarakfuri telah menulis di dalam kitab dia Tarikhul Maktum, yang mana mereka menyatakan Nabi telah keluar daripada rumahnya
keluar daripada rumahnya ditemani oleh Abu Bakar As-Siddiq pada 28 Safar, tuan-tuan. 28 Safar Nabi keluar daripada rumahnya dan Nabi telah dikejar. Nabi terpaksa bermalam 3 malam di dalam Gua Thur ditemani oleh bapa mentua Nabi, iaitu Abu Bakr As-Siddiq, tuan-tuan. Dalam keadaan teman, tuan-tuan. 3-4 hari tak makan. Allahu Akbar. Tuan-tuan, sebelum Abu Bakar disengat, tuan-tuan, Abu Bakar menahan gua yang hanya lebarnya 2 meter saja, 1 meter lebih, 1.45 meter. Tak besar Gua Thur ni, kecil, tuan-tuan. Saya rasa Gua Hira lagi besar daripada Gua Thur. Gua Thur kecil dan tinggi, tuan-tuan. Bila dia tahan, tuan-tuan, daripada, kerana orang kafir Quraisy berada di atas mereka. Kalaulah mereka toleh sikit, tentu mereka nampak Nabi dan Abu Bakar. Tapi oleh kerana Abu Bakar menahan dengan tangannya kepada lubang-lubang itu, Nabi dalam keadaan berbaring di riba Abu Bakar. Abu Bakar telah disengat tangannya, tuan-tuan. Itu hadis sahih. Memang dia sengat. Cuma tidak disebut dalam mana-mana riwayat. Yang sahih menentang apa yang sengat. Itu berbeza pandangan. Itu soalan. Tapi tuan-tuan, Nabi telah berkata kepada bapa mentua yang dia sayang, la tahzan, yang mana menyejukkan hati sebelum mereka berjalan selama berapa? 8 hari, tuan-tuan. Dia telah kata pada pak mentua dia, la tahzan, janganlah engkau bersedih, innallaha ma'na, sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Tuan-tuan, bagaimana keadaan luka bapa mentua itu di tangannya diubati oleh menantunya, dan bagaimana luka dan bimbang hati bapa mentua telah disembuhkan oleh penantunya dengan perkataan yang ringkas, dengan madah yang cukup lembut, menenangkan hati bapa mentua Abu Bakar As-Siddiq. Mereka keluar daripada gua. Saya telah sebut rujukan pada tuan-tuan tadi, hadis Bukhari dan Muslim, semua sahih. Mereka telah keluar daripada Gua Thur, tuan-tuan, pada 1 Rabiul Awal, tuan-tuan. 1 Rabiul Awal, dan mereka telah bergerak ke Madinah melalui Tariqul Hijrah. Di mana Tariqul Hijrah pada hari ini? Iaitu berhampiran dengan lebuh raya yang kita gunakan ke Madinah pada ketika ini. Itulah dipanggil sebagai Tariqul Hijrah, ataupun jalan-jalan hijrah yang digunakan oleh Nabi SAW untuk berhijrah daripada Mekah pergi ke Madinah, tuan-tuan. Ni nak pendekkan cerita ni, tak ada ni. Cerita dia 2 jam tak habis, tuan-tuan. Nah, itu mereka komplain kat saya, ustaz, malam ni ustaz ceramah lama. Saya tengok jam berapa? Baru sejam ni kata. Saya ceramah ni haji, kena cerita. Betul lah cerita ustaz, tapi panjang juga. Saya kata, haji kalau tak mau panjang, tak payah main terus haji, saya kata. Nak mengaji ilmu tak boleh cerita sikit-sikit, tuan-tuan. Satgi dia menimbulkan kepincangan. Nak bercerita, dia tak boleh cerita saja. Dia kena ada rujukan dia. Siapa yang sebut, mana jalurnya, disandarkan kepada siapa perkataan itu, barulah kita boleh panggil orang tu ustaz. Tapi kalau duk main cerita, Nabi kata, Nabi buat macam ni, mana rujukan, sehingga menimbulkan fitnah kepada Nabi SAW, itu tidak digalakkan dan menyalahi prinsip asas sebagai seorang penuntut dan penyampai ilmu, tuan-tuan. Kemudian, tuan-tuan, bila nak keluar, Suraqah bin Malik, maklum kenal Suraqah, maklum. Dia duduk mana? Alu Gajah ke Bertam? Suraqah bin Malik, tuan-tuan, selepas dia dijanjikan beberapa ratus ekor kambing, dia dengar Nabi nak berhijrah, tuan-tuan. Dia kejar Nabi dengan kuda dia. Ini hebat mukjizat Allah. Allah punya sayang. Sebab tu, tuan-tuan, kita bila kita nak buat kerja amal, bila kita nak beribadah kepada Allah,
Tuan-tuan, bismillahi tawakkaltu ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Tuan-tuan, kita bertawakal dengan nama Allah. Kerana Surakah yang muda itu, tuan-tuan, telah ambil kudanya, kejar Nabi daripada belakang. Dan Nabi tak kuasa untuk berlawan, tuan-tuan. Kerana kuatnya Surakah bin Malik. Sebab tu hari ni orang panggil nafsu apa, maklum? Nafsu serakah. Kerana apa? Kerana ambil daripada Surakah bin Malik bin Ja'shi, tuan-tuan. Seorang pemuda Arab Quraisy yang akhirnya masuk Islam, tuan-tuan. Bila dia angkat pedang dia telah hampir kepada Nabi, dia nak pancung Nabi, Allah Ta'ala tenggelamkan kuda dia, jatuh tersembam di atas tanah. Dan Nabi meneruskan perjalanan. Tuan-tuan, dia buat apa? Surakah dia ambil balik pedang dia ambil balik kudanya, dia naik dan dia kejar Nabi kali kedua, tuan-tuan. Bila dia angkat pedangnya kali yang kedua, dia cuba menghayun di belakang Nabi. Allah Ta'ala tenggelamkan tangan kudanya kali yang kedua, tuan-tuan. Nabi yang mulia ditemani mentuanya, tuan-tuan, meneruskan perjalanan. Surakah yang muda, yang penuh dengan amarah dan nafsu serakah tu, maklum, dia ambil balik pedang dia, ambil kuda dia, kejar Nabi kali ketiga. Dan apa yang berlaku, tuan-tuan? Dia rebah, mukanya tersembam di atas padang pasir di depan muka Nabi SAW. Surakah bangun, Surakah menggigil, tuan-tuan. Ni hebat Nabi kita SAW, tuan-tuan. Allahu Akbar. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, tuan-tuan, dan di dalam Sunan Sittah, sebahagian daripadanya meriwayatkan peristiwa ini, termasuk Ibnu Majah, tuan-tuan. Apa yang berlaku? Surakah dia terkejut, tuan-tuan. Dia jadi takut. Wahai Muhammad, sepanjang engkau berada di Madinah nanti, kau tolonglah jamin keselamatan aku. Kau tolong jamin aku. Tengok bagaimana Allah memberikan rasa gerun kepada musuh bila kita berserah perasaan, jiwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu bila apa-apa, maklum, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbiyallahu la ilaha illa ant wa huwa rabbul arshil azim. Tuan-tuan, itu yang Imam Ahmad baca di dalam penjara. Keluar air, tuan-tuan, daripada ni yang saya dah cerita pada tuan-tuan. Allahu Akbar, tuan-tuan. Tiba-tiba, tuan-tuan, Nabi kata, Surakah, kau duduk di Mekah. Satu hari aku akan pakaikan di lengan engkau gelang Maharaja Parsi, tuan-tuan. Allah, hebatlah, tuan-tuan. Kaisar, tuan-tuan. Kaisar ni memang hebat. Kerajaan, tuan-tuan, 800 tahun menyerang kerajaan Islam ni. Saya nak cerita sikit, boleh ke? Nah, 800 tahun serang, tuan-tuan. Tak pernah kalah punya hebat Konstantinopel yang dipanggil sebagai apa nama? Turki pada hari ni. Tak goyang, tuan-tuan. 800 tahun tentera Islam serang, yang dimulakan oleh Abu Ayyub Al-Ansari. Sebab itu kubur Abu Ayyub tu di tepi tembok kota apa nama? Konstantinopel itu. Punya hebat, tuan-tuan, kota ni tak bergegar. Begitulah keadaan yang berlaku di Parsi pada ketika itu. Tak goyang, tuan-tuan, dengan serangan. Nabi pun meneruskan perjalanannya. Nabi sampai, tuan-tuan, Nabi sampai di apa nama? Di Quba, tuan-tuan, pada 8 Rabiul Awal tahun ke-14 kerasulan, tuan-tuan. Nabi sampai, tuan-tuan, disambut oleh orang Quba. Sebab itu di Quba ni, selain daripada Masjid Quba, ada satu lagi masjid, tuan-tuan, iaitu Masjidil Jum'ah, yang mana masjid yang pertama dibina untuk solat fardu Jumaat. Jarak dia lebih kurang 1 kilometer daripada Masjid Quba yang ada pada hari ini.
Nabi duduk berapa lama di Quba, tuan-tuan? Nabi duduk 4 hari di Quba. Bila Nabi sampai, tuan-tuan, Nabi buat masjid Quba dan Nabi solat di dalamnya. Selama 4 malam Nabi bergaul dengan orang Quba, tuan-tuan. Pada pagi Jumaat, Nabi meninggalkan Quba, ingin menuju ke Yathrib, tuan-tuan. Bila Nabi nak menuju ke Yathrib, turun wahyu Allah memerintahkan Nabi untuk solat fardu Jumaat. Maka Nabi berhenti di tempat dia yang Nabi berjalan tu. Maka Nabi telah mendirikan sebuah lagi masjid, iaitu Masjidil Jumaah ataupun Masjid Jumaat, yang didirikan semayang Jumaat di dalamnya. Kebetulan Nabi sampai di situ tepat masuknya waktu solat fardu zuhur, tuan-tuan. Nah, tuan-tuan, saya nak abang kat tuan-tuan, ini kenegaraan, tuan-tuan. Loyalty to our country, to our nations. We never betray our nation. Kita mesti loyal. Kenapa? Nabi sayang. Apa Nabi kata, tuan-tuan? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Nabi kata, ma atyabaki min baladin wa ma ahabbaki ilayya laula anna qaumaki akhrajuni minki ma sakantu ghaira. Tuan-tuan, luahan bila mana? Bila Nabi telah sampai di Madinah, dia telah rindukan Kaabah, dia telah rindukan tanah air dia, dia telah rindukan tempat tumpah darahnya yang dia telah tanam ibunya. Ketika ibunya telah mati, Siti Aminah telah wafat, Nabi ditemani oleh Ummul Aiman, berumur 6 tahun. Nabi sendiri menyemadikan jenazah ibunya yang telah meninggal dunia, tuan-tuan. Dan disitulah juga bapa Nabi dikebumikan, datuk nenek moyangnya. Tentulah mustahil bagi seorang anak cucu yang tak rindukan kampung halamannya. Nabi telah kata dalam hadis ini, Imam Tirmizi ambil, tuan-tuan. Dia kata apa? Nabi kata, alangkah indahnya engkau, wahai sebuah negeri. Nampak, tuan-tuan? Lunak Nabi kita. Dan alangkah sayangnya engkau pada diriku. Yakni apa? Mekah itu memerlukan Nabi SAW. Kerana pada Nabi itu ada keberkatan padanya. Sebab itu bila Nabi berjalan di dalam kota Mekah, batu memberikan salam kepada Nabi, awan memayungi Nabi. Tuan-tuan, binatang boleh bercakap, menyampaikan salam kepada Nabi. Seperti hadis kijang yang Nabi bersembang dengannya, tuan-tuan. Sebab itu hebat kalau kita kata Nabi Sulaiman itu boleh bercakap dengan binatang, tidak kurangnya Nabi SAW. Allahu Akbar, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan kata Nabi Sulaiman itu boleh bercakap dengan jin, tidak kurangnya. Sebab tu kalau kita pergi ke Mekah, adanya masjid jin. Sebab itulah Nabi pernah membacakan Al-Quran, tuan-tuan, berdakwah kepada golongan jin yang ditemani oleh Abdullah bin Mas'ud. Nabi buat satu bulatan lingkaran. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, tuan-tuan, yang mana Nabi telah ambil sebatang kayu, Nabi buat bulatan. Selepas semayang Isyak, Nabi keluar daripada masjid. Nabi kata, wahai Abdullah, duduk di dalam ni dan jangan sekali-kali engkau keluar daripada bulatan ni, kerana akan ada orang yang berbadan besar seperti orang India yang berbulu akan datang bercakap dengan kau. Maka jangan engkau layan kepada orang itu, kerana dia akan menyusahkan engkau nanti. Nabi pun berjalan ke dalam gelap, tuan-tuan. Nabi telah bercakap dengan golongan jin, Nabi telah berdakwah kepada mereka, dan akhirnya mereka mempermainkan Nabi SAW. Sehingga Nabi pulang pada lewat malam, tuan-tuan. Nabi balik ke semula kepada Abdullah ibn Mas'ud, dan Nabi kata padanya, mereka telah menyusahkan aku dan aku ingin rehat. Tuan-tuan, Nabi pun duduk dalam bulatan tu. Nabi baring di atas riba Abdullah ibn Mas'ud. Kata Abdullah di dalam riwayat,
Aku tengok Nabi ni punya letih tuan-tuan. Sehingga kan dengar bunyi apa? Apa? Dia panggil apa? Maklum. Nu yang maklum duk dengar laki hampa malam-malam lena tu. Sat bunyi gajah, sat gi bunyi jembalang tuan-tuan. Tapi Nabi dia kerana keletihan tuan-tuan, dia bunyi berdengkur sikit kerana keletihan Nabi SAW melayani golongan jin di dalam berdakwah dengan mereka tuan-tuan. Allahu Akbar. Hebat Nabi kita. Semua boleh tuan-tuan. Kerana itulah yang terakhir, permata daripada Allah yang terakhir yang Allah turunkan di dunia ni, iaitu Nabi kepada umat kita, umat akhir zaman. Tak ada lagi umat selepas ni. Sebab itulah tuan-tuan, kemuliaan Allah Ta'ala letakkan sehingga Nabi Musa pun cemburu dengan kita tuan-tuan. Kata Nabi Musa tuan-tuan di dalam riwayat Sunan Sittah, Nabi Musa tengok di dalam Lauh Mahfuz tuan-tuan. Nabi Musa bertanya kepada Allah, "Ya Allah, aku tengok satu umat di dalam Lauhul Mahfuz." Tuan-tuan, nampak dah ni? Yang mana umat ini merupakan umat yang terakhir sekali. Tapi mereka dulu masuk syurga, ya Allah. Ya Allah, jadikan dia umat aku. Kata Allah apa? Itu umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, aku tengok lagi satu umat di dalam Lauhul Mahfuz yang mana mereka buat satu dosa, Engkau beri kepada mereka satu dosa, dan mereka buat kepada mereka belum buat satu dosa, tapi mereka rancang nak buat dosa, kemudian mereka buat baik, Engkau beri kepada mereka satu ganjaran pahala. Kau jadikan dia umat aku. Nabi tetap. Allah kata itu umatnya Muhammad. Banyak kali Nabi Musa kata, Nabi Musa nak umat ini menjadi umat dia. Sebab tu maklum, kalau kita jadi umat Nabi Musa, depan rumah kita tu mungkin Firaun tuan-tuan. Tak kita lawan Firaun, kita AJK Firaun tuan-tuan, jaga. Sebab itulah untungnya kita umat ini tak payah lawan siapa-siapa, tak payah angkat senjata, duduk beribadah di dalam keadaan yang cukup tenang, nikmat. Sebab tu bila bangun tengah malam, maklum, saya sedih tuan-tuan baru ni. Saya kehilangan anak murid tuan-tuan. Saya kehilangan anak murid. Ni cerita. Saya ada satu anak murid yang saya mengajar di surau kecil tuan-tuan, suraunya. Tapi pasal apa saya kekal mengajar di situ? Kerana semuanya geng-geng hak 3 selendar, semua mata steam tuan-tuan. Steam mata, tapi rajin mengaji tuan-tuan. Bila dia kata ustaz nak makan tu, dia masak tuan-tuan. Dia tangkap itik tu, semelih masak makan, nak bagi ustaz makan. Ada kecil surau dia tuan-tuan. Saya mengajar duduk celah-celah rumah orang. Tapi tuan-tuan, semangat mereka melebihi orang muda yang penuh dengan kemewahan. Mereka sekadar orang tua, tapi keikhlasan dan pengorbanan mereka lebih daripada kita orang muda. Sebab tu malu sikit tuan-tuan, kita orang-orang muda tak boleh buat macam orang tua. Bukan kerana mereka duduk saja, mereka duduk saja, tapi di dalam dada mereka, jantung hati mereka, macam-macam Allah Ta'ala uji. Penyakit itu, penyakit ni, kudrat tak berapa kuat tuan-tuan. Kadang-kadang bini orang pun dia kata bini dia tuan-tuan. Pasal apa? Mata tak apa nampak. Yang jom balik yang maklum duk tengah balon nasi di rumah kenduri. Yang mana pula ni Pak Haji ni tuan-tuan? Salah bini tuan-tuan. Kadang salah masuk kereta. Macam-macam tuan-tuan. Tapi pengorbanan mereka besar tuan-tuan. Dia mengajar dengan saya lah mengajar hari Isnin. Hari Rabu tu hari apa? Ni apa nama tu? Ma'al Hijrah ni. Tuan-tuan, hari Isnin saya ceramah, saya pandang muka dia, saya buat kelakar dia ketawa. Saya tengok seronok suasana. Hari Rabu tuan-tuan, Selasa malam, Rabu malam, maka baca doa, baca Yasin dengan ustaz. Saya ada kuliah saya di tempat lain, tapi saya terasa tuan-tuan, Allah bagi mati husnul khatimah tuan-tuan.
Malam tu, malam awal hijrah 1 Muharram tuan-tuan. Bulan baik Muharram ni. Sekejap saya cerita. Tuan-tuan, apa yang berlaku? Dia pergi surau semayang maghrib berjemaah. Kemudian mengaji, baca doa awal tahun, akhir tahun. Kemudian semayang isyak, dengar kuliah, balik rumah. Esok tu subuh tu keluar pagi-pagi pergi surau, semayang jemaah, wirid panjang tuan-tuan, balik di rumah. Buka Quran tuan-tuan. Baca helaian demi helaian dalam keadaan berpuasa pada 1 Muharram tuan-tuan. Muda lagi orang ni, tak sampai 60 pun lagi, dan sihat lagi tuan-tuan. Nampak kemah lagi. Tuan-tuan, bila dia tengah baca Quran, dahi dia mula berpeluh tuan-tuan. Imam, Bilal, semua ada lagi tuan-tuan. Tak balik lagi. Dia dah balik buka Quran. Kita kalau 7 hari mencintaiku tayang lepas subuh maklum. Kain telekung pun tak dan buang lagi. Tengok dah Mak Leha bergaduh dengan Pak Samad. Jahat tuan-tuan. No? Jahat engkau ni Leha. Kalau dapatkan aku cekik engkau tuan-tuan. Kita. Tapi maklum ni balik buka Quran tuan-tuan. Dia tengah baca Quran, dia tersandar tuan-tuan. Susah nafas. Imam datang pun semua tuan-tuan. Sempat adik ipar dia datang, adik dia datang, anak saudara dia datang tengok. Tuan-tuan, dia tengok orang yang datang. Allah 2 kali tuan-tuan. Allah ambil nyawa dia. Allah, saya kata, saya bila pergi rumah dia, saya dapat panggilan tuan-tuan, saya rasa macam tak percaya. Sehat lagi dia. Bila saya pergi rumah tengok jenazah, air mata saya mula tuan-tuan. Saya sebab tak sampai hati dah tuan-tuan. Kerana kawan dia mai kat saya, Ustaz, saya hilanglah kawan saya Ustaz. Hilanglah rakan dalam pengajian. Siapa? Ustaz. Dia jadi tak tahu pun. Saya hilang kawan. Saya hilang orang yang mengaji bersama saya Ustaz. Saya kata, maklum, saya hilang anak murid maklum. Saya hilang anak murid yang taat, yang mengaji dengan saya. Allah, sebab tuan-tuan. Saya masa doktor ni pun tak ada pun saya sebab tuan-tuan. Saya pergi rumah juga, luangkan masa. Kerana apa? Kerana dia telah menyaksikan apa yang saya buat selama ni. Dia akan berdiri di hadapan Allah. Ya Allah, benar, sadaqatani, aku membenarkan apa yang dia buat di dunia dulu. Saya pun juga akan bangkit di akhirat. Ya Allah, aku membenarkan apa yang mereka buat dulu di dunia. Mereka datang kuliah, mereka datang duduk sehingga kebah-kebah ni tuan-tuan. Ustaz tak apa lah ni, kerusi sponsor bukan main sedap tuan-tuan. Tuan-tuan duduk atas kapet. Tu bunyi pula dah tu. Pun tahan tuan-tuan. Sebab kita nak tengok apa yang mata tak dapat tengok kat dunia ni. Allahu Akbar tuan-tuan. Begitulah Nabi kata. Nabi kata tuan-tuan, alangkah sayangnya engkau pada diriku wahai Mekah, jikalah kaummu tidak mengeluarkan aku daripadamu, nescaya aku tidak akan tinggal di negeri yang lain tuan-tuan. Allahu Akbar. Bermaksud apa? Kalaulah tak kerana geng Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan ni perang Nabi sungguh-sungguh, sehingga kan Allah perintah Nabi keluar pergi ke Madinah. Kerana apa? Kerana orang Madinah sanggup terima Nabi. Kerana orang Madinah dia kawan dengan orang Yahudi tuan-tuan. Di dalam kitab Yahudi ada menceritakan tentang seorang Nabi daripada kalangan Arab akan muncul dan kaumnya akan memerangi Nabi itu. Maka orang Madinah tuan-tuan, bila mana mereka pernah mendengar tentang Rasul akhir zaman, walaupun mereka bukan Islam, tapi mereka mengucap syahadah di Mina tuan-tuan. Sebab itu Nabi selepas pergi ke Taif tuan-tuan, Nabi telah pergi ke Mina tuan-tuan. Dalam keadaan sakit, dalam keadaan teruk, Nabi berjalan pula pergi ke Mina, berdakwah kepada orang Quraisy yang tengah buat haji pada ketika itu.
dan ada 5 orang masuk Islam. Walaupun di belakang orang-orang Madinah ni ada Abu Jahal, ada Abu Sufyan yang telah katakan kepada orang-orang yang Nabi nak dakwah ni, depa kata apa maklum? Maklum. Mereka telah kata, jangan kau dengar kepada lelaki itu, kerana lelaki itu akan sihir kamu, dan dia telah murtad daripada agama kami, dan kamu akan disihir olehnya. Jauh kamu daripada dia. Orang jadi takut, tuan-tuan. Tetapi oleh kerana Tuhan punya kerja, tuan-tuan, Nabi bila pergi ke Taif, Nabi ketuk, tuan-tuan, setiap pintu rumah yang ada di Taif, tuan-tuan. Bukan pi 3 buah rumah, tak mau sudah. Tak mana kedai mamak pun nak pergi minum. Gitu, tuan-tuan. Tapi Nabi ketuk setiap rumah yang ada. Nabi berjumpa dengan pemimpin Taif, iaitu Abdul Yalil bin Abdul Khulal, tuan-tuan. Maka lepas Nabi balik daripada Taif, tuan-tuan, luka berdarah, Nabi kata, aku melangkahkan kaki aku sehingga aku tak tahu ke mana arah tujuku. Allahu Akbar. Maksud dia sedih sungguh, tuan-tuan. Sedih, lebih sedih daripada 70 orang yang mati daripada dalam peperangan Uhud. Yang tu sedih, tapi yang ni lagi sedih daripada tu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh isteri Nabi sendiri, iaitu Aisyah binti Abi Bakrin, di dalam Sahihul Bukhari, tuan-tuan. Allahu Akbar, tuan-tuan. Sedih. Aisyah tanya, Uhud dengan Taif, hak mana sedih? Nabi kata, Taif lagi sedih. Dia kata, sepanjang hidup aku, peristiwa yang paling sedih bagi aku adalah di Taif, tuan-tuan. Padahal di Taif tu seorang pun tak mati, tuan-tuan. Pergi berdua. Tapi itulah yang terkesan kepada diri Nabi, kerana sedemikian rupa Nabi dilayan, tuan-tuan. Diambil najis, dibaling belakang Nabi, diambil batu, dilontarkan ke muka Nabi, sehingga dah pecah bengkak yang ada. Bengkak itu telah pun pecah dan darah telah tersembur, tuan-tuan, mengalir ke baju Nabi. Baju yang basah itu tak dapat lagi menahan banyaknya darah yang keluar, sehingga darah itu turun ke betih, turun ke tumit Nabi, dan ditelan oleh tanah, tuan-tuan. Tanah menyambut darah Nabi SAW. Bumi menyambut apa yang datang daripada Nabi. Tetapi kita dibawakan sunnah Nabi di hadapan muka. Ni yang duduk pada malam ni semua dapat pahala sunnah Nabi. Semua dapat pahala orang yang sayangkan Nabi. Dan Nabi akan ingat kita, tuan-tuan. Yang ada di dalam majlis ini telah menjadi saksi bahawa kita telah mendengarkan kisah cinta, pengorbanan Nabi SAW. Sebab itu orang menyebutkan Ya Hanana, tuan-tuan. Walaupun ada orang tak setuju, tak apalah. Tapi Ya Hanana itu apa maksud dia? Alangkah beruntungnya kami. Sebab itu mereka bernasyidkan. Sebab itu Umar, tuan-tuan, dia buat mimbar di belakang masjid untuk orang bersyair, berqasidah, bersajak, merindukan Nabi SAW. Sebab tu adanya qasidah disebutkan sebagai apa? Ya Hanana, 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 Ya Hanana. Kenapa? Ya Hanana, alangkah beruntungnya kami. Walaupun ia sekadar perkataan daripada Arab dan bukan mana-mana hadis, tetapi dia melenturkan keegoan kita. Dia melenturkan hati yang sombong, yang nak ke dunia. Tapi bila dia dengar lunaknya, tuan-tuan, Allah rindunya kepada Nabi SAW. Sebab tu lagu buat, tuan-tuan, kita tak tahan dengar. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku tatap wajahmu, kan pasti mengalir air mataku karena ketenangan wajahmu.
Kemudian disebut lagi, ya Rasulullah, ya Habibullah, kami rindu padamu. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Tuan-tuan, 1442 tahun. Kemudian pada tahun 7 Hijrah, 7 tahun Nabi duduk di Madinah. Ingat duduk saja ke tuan-tuan? Nabi mempersiapkan dirinya untuk masuk semula ke Mekah, untuk balik kepada tempat yang dia cintai, tempat yang dilahirkan datuk, nenek, moyang, bapa, mak dia, dan tempat disemadikan jenazah mereka. Nabi telah masuk ke dalam Mekah, dipanggil sebagai apa? Fathul Makkah. Bukan rampasan Mekah, tetapi apa? Pembukaan semula di Mekah yang telah membeliakkan mata orang Quraisy apabila tuan-tuan Nabi telah mengarahkan siapa? Bilal bin Rabah untuk naik berdiri di atas Kaabah, melaungkan kalimah azan yang pertama, tuan-tuan. Sehingga kan orang Quraisy mengatakan, maklum, sepanjang dalam hidup kami ini, kami tak sangka Muhammad itu memilih gagak hitam untuk berdiri di atas Kaabah bagi melaungkan kalimah orang Islam. Kerana apa? Kerana kulit hitam pada ketika itu, mereka adalah sahaja hamba, tapi tak boleh lebih daripada itu, tuan-tuan. Sebab itu Abu Bakar membebaskan Bilal, memerdekakan Bilal, walaupun dia orang hitam, tuan-tuan. Tetapi bagaimana keadaan dia? Nabi, maklum, Nabi dengan Bilal macam mana, tuan-tuan? Nabi bila nampak Bilal sedang berdiri di tengah jalan, Nabi pergi perlahan-lahan. Nabi cekuk mata Bilal bin Rabah. Macam kita lah, maklum, baru nikah dulu, tuan-tuan. Sambil lagu Hail Amir, tuan-tuan. Wajah kesayangan hamba. Kemudian Uji Rashid pula menyanyi sikit. Dia mengusik maklum di rumah. Maklum renyah sorang-sorang. Malu lah ustaz ni, tuan-tuan. Tu zaman dulu, tuan-tuan. Maklum duduk dalam rumah, Maklum balik. Di matamu kulihat senyuman. Tuan-tuan, waktu tu seronok. Begitulah Bilal Nabi SAW, seorang Nabi yang mulia, tuan-tuan, bergurau dengan seorang hamba yang hina. Nabi pergi di belakang, Nabi cekuk mata dia. Nabi kata, ada siapa yang nak beli hamba ni? Aku nak jual hamba ni. Kemudian Bilal pegang tangan Nabi, Bilal kucuk tangan Nabi. Bilal tersenyum, tuan-tuan, kerana gurauan Nabi SAW. Kemudian, tuan-tuan, apa yang Nabi buat lagi? Bila Nabi tengah duduk bersama dengan sahabat, Nabi akan pilih Bilal. Tengok, Nabi pergi duduk kat Bilal, Nabi ambil tangan Bilal, Nabi letak kat Nabi sandar di bahu Bilal. Allahu Akbar, tuan-tuan. Sebelum Islam datang, siapa Bilal? Bilal hanya orang yang dihambakan, disiksa, dihempak batu di atas perutnya. Tapi datang Islam, tuan-tuan, datang Nabi membawa rahmah kepada alam, tuan-tuan. Allahu Akbar. Sebab itu hari-hari, tuan-tuan, jangan tinggal Allahumma salli ala Muhammad, ataupun sallallahu ala apa? Lagu mana, maklum? Saja buat lupa sikit, tuan-tuan. Nak menasyid tak kira, tuan-tuan. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Tak ada masalah nak bunyi macam mana pun. Tetapi tiap-tiap hari Nabi tu ada dalam dada, ada dalam jantung hati kita, tuan-tuan. Sebab itu datangnya peristiwa hijrah ini bukan saja berlaku kepada Nabi, tuan-tuan, bulan Muharram ini.
berlaku juga kepada Nabi Musa alaihissalam, iaitu pada hari inilah tanggalnya Nabi Musa telah diselamatkan oleh Allah Azza wa Jal daripada tenggelam di laut, tuan-tuan. Allah telah selamatkan Nabi Musa alaihissalam daripada Fir'aun pada 10 Muharram, tuan-tuan. Sebab itulah Nabi berpuasa. Kita sunat berpuasa pada hari ini. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, yang telah diriwayatkan oleh Anas bin Malik, Nabi telah mengatakan tidak ada hari puasa yang lebih besar selepas Ramadan, iaitu puasa 10 Muharram, tuan-tuan. Sebab itu orang dalam Abi Qatadah, hadis yang diriwayatkan oleh Abi Qatadah, sahabat Nabi, apa Nabi kata? Siapa yang puasa pada 10, puasa pada 9, tak leh puasa 9, puasa 10, tak leh puasa 10, esok sempat tak lagi nak puasa? Sempat lagi, tuan-tuan. Dan siapa yang dah puasa pada hari ni, dia nak puasa lagi esok, dia dapat 2 pahala, tuan-tuan. Kerana, tuan-tuan, antara Nabi yang tak sempat nak buat dalam hidup dia, salah satu dia hantar tentera ke sempadan, telah ditunaikan oleh Abu Bakar. Tuan-tuan, satu lagi Nabi tak sempat nak buat. Ni nak berhenti dah. Belum? Nak berhenti dah, sabar. 2 minit lagi. Tuan-tuan, antara yang Nabi tak ada nak buat lagi apa dia? Awal tadi saya sebut apa? Nabi nak pakaikan gelang kepada Suraqah bin Malik. Ini bila dapat ditunaikan? Tuan-tuan tengok, sahabat sayang Nabi, dia tahu Nabi tak ada nak buat, dia tolong buat, tuan-tuan. Walaupun mustahil bagi bangsa Arab yang sen abang kat tuan-tuan, Madinah lebih kecil daripada Georgetown, tuan-tuan. Madinah lebih kecil daripada Melaka ni, lebih kecil daripada daerah yang ada di Melaka. Allah, kecil, tuan-tuan. Georgetown, Madinah lebih kecil daripada Kangar, Perlis. Madinah lebih kecil daripada Bertam, tuan-tuan. Bertam, Malim ni. Tapi tuan-tuan, Madinah yang kecil itu berjaya menawan Parsi yang sebegitu besar, sebesar Iran, tuan-tuan. Termasuk dengan Uzbekistan, termasuk dengan Kazakhstan. Yang tak termasuk apa dia? Gohik-Gostan, tuan-tuan. Hak tu tak masuk. Hak tu zaman Sadik sepak raga yang masuk. Saja bergurau dengan tuan-tuan. Nak habaq, tuan-tuan, apa dia? Besarnya kerajaan Parsi, tuan-tuan. Rom dan Parsi kuasa dunia pada ketika itu. Sebab tu kita hari ni pakai kalender daripada Rom dan Parsi, tuan-tuan. Kalender ni November apa lagi, no? Kalender Islam telah ada lama, tuan-tuan. Sagi saya nak cerita sikit lagi, tuan-tuan. Nak berhenti dah. Saya nak cerita bab gelang ni, tuan-tuan. Antara yang Nabi tak dan, tuan-tuan. Nabi wafat awal. Nabi, sahabat telah tahu cerita ni. Dan pada zaman Umar, Nabi telah wafat. Kemudian naik Abu Bakar As-Siddiq, tuan-tuan, yang pergi Mekah ni esok ni, tahun depan nak pergi Mekah ni, tuan-tuan. Tapak yang dulu ni Masjid Qamamah apa tu semua, Masjid Awan Lindung, Masjid Semayang Raya di belakang kiblat Masjid Madinah atau Masjid Nabawi, lah tak ada tanah apa dah, tuan-tuan. Mereka dah buat level baru ni, sehingga yang tinggal kesan pada hari ni hanyalah Thaqifah Bani Sa'idah, iaitu tempat Abu Bakar dilantik menjadi khalifah. Itulah sahaja yang tinggal di dalam pagar. Lain daripada itu tak ada jejak dah tanah, semuanya simen, tuan-tuan, sehingga ke hujung sebesar-besar alam, tuan-tuan. Itu sahaja sejarah kenangan yang tinggal pada hari ini, tuan-tuan. Sebab tu kalau kita nak pergi umrah, nak pergi haji, ambillah ibrah. Bila kita kenal sahabat, bila kita tahu hadis ni sahih, bila kita tahu kisah ni benar, dia lagi kita bersemangat, tuan-tuan. Tapi bila kita dengar kisah yang tak apa betul, betul kan ni? Siapa yang kata? Imam mana yang riwayat? Kita tak yakin. Tapi bila sebut Bukhari, Muslim, Tirmizi, Abu Daud telah riwayat, kita rasa yakin, tuan-tuan. Kerana itulah 6 buah kitab hadis yang dipersetujui oleh para ulama. Baik, pada zaman Umar, tuan-tuan,
Maka bawa tentera Islam pergi ke Parsi tuan-tuan, untuk menumbangkan kerajaan Parsi. Sikit ke tuan-tuan? Boleh nak? Boleh tahan lagi ke? Maklum? Boleh lagi nak? Sikit ke? Ni tuan-tuan, bila sampai ke Parsi, sahabat telah angkat pedang dan mereka telah bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hazal yaum sadaqallahu wa huwa sadaqa Rasulullah wa'adar Rahman. Lebih kurang macam tu. Dia kata apa tuan-tuan? Benar sungguh apa yang telah dijanjikan oleh Allah dan apa yang telah dijanjikan oleh Rasul, tuan-tuan. Tuan-tuan, bila mereka melihat singgah sana kerajaan Parsi yang sebegitu besar dan indah, maka terpegun, tuan-tuan, menggeletar tangan mereka. Maka kata, tak mungkin kami dapat tawan. Tapi oleh kerana keazaman orang Islam yang tinggi, Parsi dapat ditumbangkan semasa pemerintahan Umar ibn Al-Khattab, tuan-tuan. Dan harta-harta daripada Parsi dibawa balik ke Madinah, tuan-tuan. Dan Umar telah mengarahkan sahabat memanggil Suraqah bin Malik bin Ja'shi yang berada di Mekah untuk datang ke Madinah, kerana Umar sendiri akan pakaikan gelang Maharaja Parsi, Maharaja Rum, Maharaja Parsi kepada lengan Suraqah bin Malik. Suraqah mai, tuan-tuan. Suraqah ni bulu banyak sikit dalam riwayat. Dia orang jenis berbulu sikit, tuan-tuan. Lengan dia banyak bulu. Umar ambil gelang dan Umar telah pakaikan di lengan Suraqah. Dan kata Suraqah, inilah janji Muhammad dahulu telah ditunaikan oleh para sahabatnya yang baik, tuan-tuan. Allahu Akbar, tuan-tuan. Demikian kita jadi orang yang baik-baik. Bukan nak kena pakai sorban besar pintu, tuan-tuan. Bukan nak kena pakai jubah meleret. Tak. Nak jadi orang yang baik ni apa dia? Jadi orang yang istiqamah, tuan-tuan. Apa dia istiqamah, ustaz? Berterusan datang, tuan-tuan. Kadang-kadang tu kita kecil hati, tuan-tuan. Allah, masa kadang setengah, tuan-tuan, kita tengok artis kata habis sikit Pak Long, nak berhijrah, tuan-tuan, ataupun siapa-siapa yang nak berhijrah hari ni, bila mula-mula tu, tuan-tuan, ya Allah, dia punya semangat ni, semangat, tuan-tuan, tanpa ilmu, sehingga kan dia rasa pada akhirnya agama ni penat. Pi kuliah tiap-tiap malam, pi ni siang malam pi mengaji, sampai ke anak bini tertunggang langgang, tuan-tuan. Periuk belanga habis rumah diangkut jadi lari Kasim Baba, tuan-tuan. Dewa pelari apa nama? Nasib lampu, nasib engkau panas. Kalau engkau tak panas, dengan engkau aku kabas, tuan-tuan. Nampak? Itu kalau dia boleh angkut lori Kasim Baba, tuan-tuan. Habis periuk bini, periuk tonggeh bini, bawa pergi keluar. Bini jadi susah sehingga berlaku perceraian, berlaku bergaduh adik-beradik, masa muka pak mentua. Kenapa? Kerana fitnah, tuan-tuan, pada agama. Bila nak agama pulun sungguh-sungguh, sehingga satu hari dia rasa, penatlah aku dengan agama ni. Padahal Islam bukan begitu, tuan-tuan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibni Mas'ud, Abdullah ibni Mas'ud suruh anak murid dia balik, iaitu anak-anak murid sahabat Abi Qatadah, Abi Qatadah pula, Abi Ibnu Mas'ud kata, aku hanya akan mengajar kamu seminggu sekali saja. Kerana itulah yang dibuat oleh Rasul. Tuan-tuan, iaitu apa dia? Berselang-selikan, tuan-tuan. Nampak? Ada hari kita main mengaji, ada hari kita duduk dengan anak bini. Macam sahabat Omar, ada hari Omar duduk di masjid, ada hari Omar tak pergi majlis Nabi, Omar pergi ke kebunnya, tuan-tuan. Kerana Omar seorang petani, tuan-tuan. Buat kerja kebun, tuan-tuan, untuk cari rezeki. Hampa ingat goyang kaki kena TO ke? TO panas tiap-tiap hari, tuan-tuan. Tak. Sahabat semuanya bekerja, tuan-tuan. Maka inilah contoh yang ada pada kita pada hari ini, tuan-tuan. Maka dalam kesempatan yang ada ni, tuan-tuan, maka banyakkanlah kita beramal dengan penghijrahan Rasul ini,
Sebab tu saya nak abang kat tuan-tuan, bulan hijrah berbeza dengan tahun hijrah. Kerana bulan hijrah itu iaitu pada bulan Safar dan bulan Rabiul Awal. Tapi tahun hijrah ini seperti mana yang diriwayatkan oleh Bukhari, tuan-tuan. Saya nak sebut ni, Bukhari di dalam sahihnya, ada seorang lelaki yang datang kepada Umar dan tanya, "Wahai Umar, tak bolehkah kita buat satu tahun untuk kiraan bagi orang Islam? Kerana orang Arab Mesir, maka telah ada tahun mereka, kalender mereka sendiri. Orang Rom, mereka ada kalender mereka. Orang Parsi, mereka ada kalender mereka. Kita orang Madinah tak ada kalender. Yang ada hanyalah hari bulan dengan bulan." Buktinya apa? Surat Nabi tidak ada tarikh iaitu tahun, tak ada. Yang ada hanyalah hari bulan dengan bulan, tuan-tuan. Kerana bulan dah ada lama dah, 12 bulan tu. Nah, dah ada lama. Nah, diambil daripada bulan-bulan Arab, tapi tahun tak ada. Sebab itu dulu Pak Long dia panggil apa? Tahun gajah. Tengok. Nabi lahir tahun gajah. Kemudian mai pula banjir, tuan-tuan. Boom, Kaabah banjir. Dia bubuh pula tahun banjir. Tahun pada ketika itu disandarkan kepada peristiwa yang berlaku. Kalau tahun tu kena tangkap kes ketum, tahun tu tahun ketum, tuan-tuan, contoh dia. Ke dalam, tuan-tuan. Kalau tahun tu berlaku apa-apa, maka kalau kita tahun ni berlaku Covid, dipanggil Yaumul Covid, tuan-tuan. Tak sedap bunyinya, tuan-tuan. Tapi oleh kerana mai zaman Nabi, mai zaman Umar, maka tetapkan tahun. Orang cadangkan, wahai Umar, kami cadangkan kita ambil awal bulan pada bulan Nabi menerima wahyu sebagai awal tahun, awal bulan bagi tahun pada orang Islam. Umar tak setuju. Cadangan kedua pula, kita ambil daripada Nabi, tarikh Nabi lahir, kita mulakan bulan tu sebagai bulan awal bagi tahun orang Islam. Umar tak setuju. Bila seterusnya, tuan-tuan, Umar kata, maka aku akan ambil bulan Zulhijjah sebagai tahun permulaan bagi orang Islam. Kerana tahun Zulhijjah, bulan Zulhijjah, orang mengerjakan haji. Dan kita akan ambil bulan Muharram, kerana orang yang buat haji mereka akan balik pada bulan Zulhijjah, pada bulan Muharram, dan memulakan semangat, azam, kemenangan, bersihkan jiwa sebagai orang yang baru lahir. Maka kita akan ambil bulan Muharram sebagai bulan dan tahun yang awal bagi orang Islam. Tuan-tuan boleh buka kitab Bidayah wa Nihayah, tuan-tuan boleh buka kitab Tarikhul Maktum yang ditulis oleh ulama, yang hampir jumhur ulama mengatakan itulah tarikhnya. Jadi saya selepas semak, tuan-tuan, maka itulah tarikh yang disebut oleh ulama-ulama yang besar sehingga pada zaman 700 Hijrah dulu, iaitu oleh Al-Allamah Al-Imam Ibnu Kathir rahimahullahu tabaraka wa ta'ala, tuan-tuan. Maka kita kena teliti dalam bab ni. Jadi insya-Allah, tuan-tuan, berkesempatan dengan bulan hijrah ni, perbanyakkanlah amalan kita, solat-solat sunat kita. Tu kita duk tinggal banyak, tuan-tuan. Solat Imam Zaid, solat qabliyah ba'diyah. Kita tinggal banyak, tuan-tuan. Sebelum azan kita semayang dulu. Lepas azan kita semayang pula, tuan-tuan. Ini yang telah disebutkan. Saya sebut bila sikit, tuan-tuan. Boleh? Okey. Di dalam hadis Ummul Habibah, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmizi, tuan-tuan. Hadis sahih. Saya tengok tak ada komentar. Nabi kata apa, tuan-tuan? Nabi kata, ma hafadha ala 40 raka'atin qabla dhuhur wa arba'in ba'daha haramallahu 'alan nar. Jadi macam mana nak semayang sunat, tuan-tuan? Ni sunat muakkad ni. Nabi tak pernah tinggal, sehingga Nabi pernah qada, tuan-tuan. Solat qabliyah ba'diyah ni. Jangan buat main-main, tuan-tuan. Nabi pernah qada. Dan saya nak cerita pada tuan-tuan maksud dia, siapa yang memelihara. Ni kata isteri Nabi ni. Hadis daripada Ummul Habibah. Apa dia kata?
Siapa yang memelihara 4 rakaat sebelum zuhur, tak boleh 4 buat 2 tuan-tuan. Yang asalnya 4 bukan 2, tapi oleh kerana kita ni macam saya kata tadilah 3 selendar tuan-tuan, 2 pun dia buat meletup pinggang lah, buat 2 sudahlah. Nah, kalau rajin lagi buat 4 tuan-tuan. 4 sebelum zuhur, 4 selepas zuhur. Kerana hadis ini sahih. Maka bukan jadi satu budaya kita, sunnah Nabi buat sebelum semayang zuhur. Habis semayang zuhur, Nabi buat pula 4 rakaat selepas. Tu hadis yang pertama. Hadis kedua tuan-tuan, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, anak Umar. Hadis ini juga Abu Daud dan Tirmizi. Apa dia kata? Allah rahmati orang yang salat 4 rakaat sebelum asar tuan-tuan. Maksud dia sebelum asar, sebelum semayang fardu asar. Bukan selepas semayang. Selepas tak boleh, tapi sebelum asar. Saya nak cerita yang tu dulu. Berapa? 4. Macam mana ustaz saya nak buat 4? 4 rakaat 1 salam tanpa tahiyat awal tuan-tuan. Tu cara dia. Lepas tu saya nak buat 2-2. Nak buat 4 tapi nak buat 2-2. Macam mana ustaz? 4 rakaat 2 salam. Tu cara dia. Dia ada 2 cara nak buat. Satu nak buat 4 rakaat 1 salam, tak ada tahiyat awal. Tu sunnah tuan-tuan. Konsep sunnah. Bukan pandangan ustaz, bukan pandangan Tok Syekh, tapi penerangan daripada Nabi SAW tuan-tuan. Okey, buat 4 1 salam, ataupun 4 2 salam, ataupun 2 1 salam. Habis tak larat ada ustaz, tak ada ni cucu sekolah ni nak pergi ambil, menantu semua kerja, buat 2 tuan-tuan. 2 Allahu Akbar tuan-tuan. Buat 2. Kalau hak jenis sakit lutut tuan-tuan, saya ustaz ni saya nak cerita masalah solat sikit, boleh ke? Boleh. Ni lama ni tuan-tuan, dekat sejam ni. Boleh tahan lagi tak tahan kita balik lah tuan-tuan. Apa nama? Ni dia tak larat tuan-tuan. Dia sakit lutut. Kalau dia kata saya ustaz, kalau saya semayang lagi ni saya sakit ni, tuan-tuan, semayang apa nama qabliyah ba'diyah ni sunat berdiri. Kalau kata sakit lutut, boleh duduk terus tuan-tuan, sama macam semayang tarawih. Tapi semayang waktu dia wajib berdiri dulu. Saya ni sampai rujuk kepada mufti wilayah ni tuan-tuan, Dr. Zulkifli Al-Bakri. Tanya sendiri, betul ke? Macam mana pandangan Datuk? Adakah orang Islam hari ni buat salah? Adakah orang Islam hari ni? Ada pula masjid tuan-tuan, ni saya minta maaf sikit dia pergi buat kerusi hak macam papan cunggit dekat Kelebang tu. Kerusi hak ada tempat sujud tu. Maka itu tak perlu tuan-tuan. Kerusi tu bila rokok tak kena lagi. Bila sujud tu, Pak Long tu pergi sujud atas kerusi tu tuan-tuan. Tak tepat tuan-tuan. Dia tidak sunnah. Kalau tak boleh sujud, tak payah sujud lah. Cuma apa dia? Membezakan di antara perbuatan rokok dan sujud, itu saja. Lepas tu ada pula ustaz main ceramah cara yang betul untuk solat. Maksud dia cara lain tak betul ya. Kacau tuan-tuan ustaz ceramah lagu tu. Dia kena sebut ini salah satu kaedah untuk solat di atas kerusi. Baru betul. Ni habis ketum ni semua ni bebuh mulut tuan-tuan. Mampus dia kata, hak kami buat semua salah. Tuan-tuan, ada ustaz main ceramah lepas tangan. Kita rujuk juga dengan mufti wilayah. Sebenarnya tak payah lepas tangan, letaklah tangan atas riba tu. Kalau lepas lagi, bukan tangan dia, kepala duduk bawah tuan-tuan. Pasal dia tak tahan. Pak Long pula jenis letih tuan-tuan. Sakit urat, angkat sekali, Allah, perak meletup pinggang sekali. Sekali rokok pula, bunyi perak pula tuan-tuan. Yang tidak pula perak sekali lagi. Sujud pula perak terus tuan-tuan. Bagi salam perak terus meninggal tuan-tuan. Maksud dia penyakit macam-macam tuan-tuan. Saya pun esok samalah. Bila main umur 60 kan, jadi sama macam tuan-tuan. Jadi itu kaedah yang kita dok buat ni betul dah tuan-tuan. Itu sunnah yang
yang kalau orang tanya, boleh ke nak buat lepas asar? Boleh hukum dia. Ustaz, saya bawa kereta, saya mai tadi, Tok Imam qamat dah. Saya terus masuk semayang Zuhur terus, ta'dan ba'diyah. Pernah ke berlaku tuan-tuan? Ini pernah berlaku dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah. Tengok hadis. Ummu Salamah cerita macam mana tuan-tuan? Ada perwakilan daripada Najran yang datang berjumpa dengan Nabi. Sembang rabung, tuan-tuan, orang Kedah panggil. Sembang seronok sehingga telah azan dan telah iqamah. Nabi masih layan lagi. Nabi takdan tuan-tuan nak semayang qabliyah Zuhur. Nabi telah qada semayang qabliyah Zuhur tersebut pada selepas waktu asar, tuan-tuan. Tetapi ada tak fatwa yang tak boleh semayang lepas asar? Ada fatwa daripada fatawal qaul sahabi, fatwa sahabah, tuan-tuan. Umar tak bagi. Pasal apa? Sahabat layan sangat semayang. Nak dekat maghrib duduk semayang lagi, tuan-tuan. Maka Umar telah memfatwakan haram. Tapi kalau kita setakat nak qada 4-5 rakaat tu, boleh ke ustaz lepas asar? Hukum dia boleh, tuan-tuan. Kerana Nabi pernah buat. Hadis sahih Ummu Salamah. Okey, baik. Macam mana nak buat? Lepas semayang asar terus buat. Contoh petang tak tahu nak buat semayang apa, dah halang-halang masa apa ada lagi, tadi pun tak semayang, maka terus qada. Nabi qada qabliyah. Ada setengah pandangan yang kata himpunkan selepasnya. Boleh juga, tapi itu qada. Kerana Nabi qada qabliyah Zuhur selepas asar. Sahabat tanya, pasal apa? Tuan-tuan, sebab itulah Umar pernah pukul Zaid bin Khalid radhiyallahu anhu. Kenapa? Kerana semayang lama sangat selepas asar. Dia duduk layan semayang. Umar nampak, Umar balun Zaid bin Khalid, tuan-tuan. Sahabat Nabi. Umar kata, jangan semayang. Ni waktu tanduk syaitan, tuan-tuan. Di antara lepas asar nak maghrib dah tu, langit merah-merah nak gelap, itu waktu syaitan, tuan-tuan. Maka jangan semayang, kata Nabi pada waktu itu. Kemudian tuan-tuan, solat sebelum subuh, solat sunat sebelum subuh, ni amalan nak bagi. Tadi saya kata apa? Lepas sebelum Zuhur dengan lepas Zuhur. Kemudian yang tadi apa dia? Lepas sebelum asar, tuan-tuan. Ada ke ustaz yang sunat muakkad dan tidak muakkad? Ada, tuan-tuan. Contoh apa dia? Qabliyah maghrib adalah tidak muakkad qabliyah maghrib. Dia hanya sunat. Tapi kalau tak buat, tak apa, tuan-tuan. Tapi kalau ba'diyah maghrib, dia muakkad. Maka gagah-gagahlah sembahyang. Kemudian Isya, qabliyah Isya. Saya nak abang ni pandangan ulama. Tapi kebanyakan ulama kata qabliyah Isya itu muakkad. Ada yang kata dua-dua muakkad. Ada yang kata ba'diyah muakkad, qabliyah tidak muakkad. Jadi pandangan itu tak ada masalah. Cuma saya nak abang kat tuan-tuan, tidaklah perlu menghimpunkan di hujung semayang tu, time tu lah nak buat qabliyah, time tu lah nak buat ba'diyah. Maka sunnahnya adalah seperti Nabi buat 4 sebelum. Jangan kira bilang lagi, kira masa bila Nabi buat. Kalau ditanya bila Nabi buat ustaz, dan bila sunnahnya, adalah sebelum semayang waktu 2 rakaat, kemudian semayang waktu, dan selepas semayang waktu buat pula yang ba'diyah tentang masalah rawatib ni, tuan-tuan. Jadi itu penerangan daripada hadis yang jelas, tuan-tuan. Ummu Habibah riwayat isteri Nabi, Ummu Salamah riwayat isteri Nabi, dan hadis diriwayatkan oleh anak Umar sendiri. Dia tengok Nabi depan mata dia. Jadi tak ada lah pandangan yang lebih memansuhkan pandangan tersebut. Tidak ada, tuan-tuan. Jadi saya pun tak mau cerita panjang sangat pada tuan-tuan. Jadi cukuplah, tuan-tuan, sekadar itu dulu. Jadi semayang tadi yang saya sebut, qabliyah Zuhur, gagah-gagah boleh semayang, tuan-tuan, 2. Takdan buat 2-2. Mai buat lepas Zuhur tu, buat 2-2. Sambil buat Allahu Akbar, tak larat berdiri, terus duduk. Itu sunat, tuan-tuan. Sunat. Tak larat berdiri rasa macam pening ustaz, duduk terus semayang.
Kalau nak pakai tongkat, sunnah tuan-tuan. Nabi ni saya nak abang kat tuan-tuan. Dia sambung lagi tuan-tuan. Mampu dah. Maklum? Maklum tu dah biru dah tuan-tuan. Tunggu orang tua kutuk ni bila nak berhenti ni. Tuan-tuan, minggu depan saya tak main dah ni. Apa nama nak sebut apa tadi? Tengok muka maklum lupa terus. Cengeng tuan-tuan ni orang bertam ni. Tuan-tuan nak buat pakai tongkat Nabi tu saya nak bang tuan-tuan. Hadis ini diriwayatkan oleh isteri Nabi. Siapa? Aisyah. Kerana dialah duduk dengan Nabi ketika mana Nabi telah pun tua. Tuan-tuan, Nabi bila dia tua, badan dia berisi sikit dengan uban naik. Uban naik tu kerana apa? Kerana Nabi kena racun dan Nabi kena sihir tuan-tuan. Nabi kena racun di Khaybar. Teruk tuan-tuan Nabi kena. Allahu Akbar. Ummul Yahudi. Hadis tu Tirmizi ada, Musnad Imam Ahmad pun ada, tak salah saya. Hadis sahih. Tuan-tuan, kambing tu bercakap pada Nabi. Nabi ambil kambing, Imam Zaid boleh seminit. Tuan-tuan, setengah minit dia Nabi kunyah tuan-tuan kambing tu. Kambing tu telah berkata, wahai Muhammad, sesungguhnya aku telah diracuni. Nabi luah. Tapi the problem is, Nabi telah kunyah daging tu dan racun tu telah meresap dan Nabi telah naik uban lepas tu. Dan tu antara faktor lah. Kemudian turun ayat satu lagi. Tu ayat la takhaf. Apa nama? Wala takhaf wala tahzan tu ayat tu. Yang saya dah lupa pada tuan-tuan. Saya lupa ayat tu tuan-tuan. Turun ayat tu. Tuan-tuan, Nabi naik uban kerana beratnya. Tu. Fastaqim kama umir. Ayat tu. Jadi itulah tuan-tuan, sebelum zuhur, lepas zuhur, sebelum asar tu gagah. Tapi kalau tak ada naik mutu ni 18 dah tuan-tuan jalan ni. Tayar tak cecah tanah. Tengok Tok Bilal pun qad qamati solat, qad qamati solat, dia pun tak dan tuan-tuan, celapak. Mana dengan nak ambil suhu dengan hak kayu-kayu suhu dia buat masuk terus dalam ni tuan-tuan. Tak dan, maka dia terus semayang dengan imam. Habis saja semayang tu, terus dia qada walaupun selepas waktu asar. Tapi jangan semayang lama sangat. Nabi pun semayang malam tuan-tuan tak pernah lebih daripada 11 rakaat. Cuma Nabi tu semayang panjang tuan-tuan. Dalam hadis Aisyah kalau dia terjaga malam, dia tengok Nabi semayang tak lebih pada 11 rakaat. Jadi panjanglah sikit pasal menjawab sebahagian pasal solat tu, supaya kita duk buat selama ni tu betul dah tuan-tuan. Sama macam orang duk atas kerusi, betul dah, tak payah nak lepas tangan, tak payah nak pergi cari kayu apa pula nak pergi hantuk kepala di situ, bukan satu kerja tuan-tuan. Semayanglah seperti biasa. Salatuhu kama ra'aini, solat seperti mana Nabi semayang. Jadi wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna as'alukal huda. Ya Allah, beri pada kami hidayah ya Allah. Tunjukkan pada kami, tunjukkan pada anak isteri kami, tunjuk juga ya Allah pada suami kami sebelum kami pejamkan mata. Ya Allah, hidayah amat berharga buat kami ya Allah. Setelah kau beri pada hidayah kepada anak isteri kami ya Allah, kau beri pula kami at-tuqa, yakni taqwa, takut pada Engkau ya Allah. Sentiasa kami beringat di dalam tindakan kami ya Allah. Dan ya Allah, beri pada kami al-afaf, nikmat sihat tubuh badan ya Allah. Kau sembuhkanlah segala sakit kami ni ya Allah. Tak ada tempat kami nak mengadu ya Allah. Tak ada tempat kami nak meratap, melainkan kami angkat tangan pada malam ni. Kami sebut padamu ya Allah, kami sakit ya Allah. Jasad kami sakit ya Allah. Kami tak ada kudrat ya Allah. Ya Allah, tolonglah kau beri kesembuhan pada kami ya Allah.
wal ghina, dan ya Allah kesusahan kami, kemiskinan kami, kekurangan hidup kami mengadu pada Engkau ya Allah. Oleh itu ya Allah, berikanlah rezeki yang baik-baik kepada kami, berikan harta dunia yang banyak kepada kami ya Allah. Kau susunkan kepada kami ya Allah, beri pada kehidupan anak isteri kami kesenangan, nikmat dalam ibadah dan nikmat mendapat daripada yang halal ya Allah. Allahumma rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad ya karim walhamdulillahi rabbil alamin wal afa minkum.